Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Sehari ini sahabat semua, kalau kita lihat pembangkang sibuk ya berceramah, menghasut ya untuk rakyat membenci kerajaan yang ada pada hari ini. Tetapi berbeza pula dengan pemimpin-pemimpin kita. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, pergi ke Pulau Pinang dengan berbagai program untuk menyantuni rakyat dan memberikan mesej ya berkaitan dengan halal dan banyak lagi. Datuk Seri Muhammad Sabu pula turun padang ya di Negeri Sembilan untuk memantau projek tanaman padi teraci di Kuala Pilah Negeri Sembilan. So inilah bezanya sahabat semua pemimpin-pemimpin yang ada pada hari ini ketimbang ya dengan pembangkang yang tidak habis-habis ya untuk menghasut, menyebarkan fitnah, membina naratif politik kotor terhadap Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani hari ini. Jadi sahabat semua, saya ingin membawa anda satu sidang media bersama dengan Datuk Seri Muhammad Sabu ya dalam semasa lawatan beliau, dan apakah yang dikatakan oleh Datuk Seri Muhammad Sabu di dalam semasa lawatan ini. Jadi tanpa buang masa, kita tonton bersama video ini. Baik, terima kasih semua kepada wartawan, media dan yang hadir pada hari ini di atas sokongan tuan-tuan puan-puan semua untuk memeriahkan lagi program kita pada pagi ini. Seperti saya buat ucapan tadi, usaha kita di bawah kementerian yang disokong oleh beberapa kementerian yang lain. Saya kata tadi 6-7 kementerian untuk kita berusaha memulihkan kawasan-kawasan sawah yang terbiar ataupun kawasan yang berpotensi untuk dibuat sawah diusahakan. Dan ini yang kita tumpu di antaranya di kawasan luar Jelapang seperti di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Kita juga memang ada perancangan untuk menubuhkan AIDA Selatan, iaitu yang merangkumi Negeri Sembilan, Johor dan Melaka. Sebenarnya kalau dengan taklimat tadi, untuk juga di Melaka, di Johor, kawasan terbiar atau kawasan yang boleh diusahakan sebagai sawah padi, banyak sebenarnya tempat itu. Jadi memanglah nak buka itu mesti ada pengairan yang secukupnya. Itu tanggungjawab kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri untuk menyediakan infrastruktur dan juga nasihat teknologi dan sebagainya. Ini pengarah pertanian sama kita pada hari ini, dan kita kena anggap untuk mencukupkan beras ini satu perkara yang serius mesti kita hadapi, kita kena usahakan. Sebab saya sebut tadi ini, pergantungan kita kepada import. Kalau apa berlaku kepada negara yang kita import itu, kita akan hadapi masalah. Oleh itu kita kena usaha supaya beras kita dalam keadaan yang terjamin dan cukup. Ini yang kita tumpu betul-betul sekarang. Di samping yang lain-lain kita tumpu juga, tapi soal beras ini menjadi keutamaan sekarang. Sebenarnya beras tempatan kurang kan? Kalau kurang ada langkah ini ya, langkah-langkahnya ialah seperti sekarang. Misalnya kita nak mada, kita nak jadikan 5 musim 2 tahun, akan bermula bulan Januari tahun depan. Begitulah juga kita membuka kawasan-kawasan terbiar yang ada di 3 negeri ini dan negeri-negeri lain lah. Dan juga Sarawak akan menjadi jelapang yang besar akan datang lah, karena kerajaan negerinya memperuntukkan 500 juta untuk tahun ini bersama dengan kerajaan federal untuk menjadikan satu pengeluaran padi. Dan mereka berazam, Sarawak berazam 2030 mereka cukup beras untuk Sarawak. Jadi itu yang usaha kita secara bergandingan lah dengan semua sama kerajaan negeri atau kerajaan wilayah. Untuk luar Jelapang mungkin ada potensi untuk contoh sebagai 5 kali ada potensi. Dia 5 kali 2 musim ini bergantung kepada pengairan. Pengairan yang cukup itu pihak JPS dan pihak pertanian akan usaha ke arah itu, supaya kalau kita boleh
separuh daripada kawasan padi di Malaysia ni boleh buat 5 kali 2 musim, kita dah cukup berat, insyaAllah. Itu yang kita sedang usahakan. Memanglah infrastruktur ni belanja banyak. Macam di peringkat awal pelancaran bulan 1 ni, kita belanja hampir 1 bilion hampir 1 bilion. Jadi kalau nak habiskan semua di Madah itu, dia akan berbelanja lebih 5 bilion. Tapi tak apa, ini soal security. Macam kita beli kapal terbang, senjata, kadang-kadang tak perang pun. Tapi itu adalah security. Ini juga dalam hal pemakanan ini. Datuk, berapa banyak kawasan yang ada pasti, kawasan-kawasan yang terbiar pasti? Dipastikan di antaranya di Negeri Sembilan ni, antaranya tempat di Teraci ni, dan beberapa tempat yang lain lagi. Dan di Melaka. Melaka tu dulunya di pinggir bandar Melaka itu ni adalah sawah padi. Kita sekarang ni bila pinggir bandar kita tinggal. So, kita kalau kita pergi Jepun, ini supermarket. Di tepi supermarket tu sawah padi. Artinya mereka usahakan walaupun tanah di sekitar bandar. Jadi kalau kita pergi Nagoya, kita boleh nampak ini antara 2 supermarket, 2 kawasan perumahan, ada kawasan padi. Kita di sini bila bandar sikit dia tinggal kawasan padi. Jadi kita kena tumpu supaya hidupkan semua kawasan-kawasan itu. Secara keseluruhan ni berapa keluasan? Kita ada kawasan tanah terbiar yang kita telah pasti dalam 91,000 hektar. Berapa? 91,000 hektar. 1,000 hektar. Kalau sedikit, terlalu banyak itu. Dan kita sedang tumpukan. Itu 1,000 hektar tu daripada Negeri Sembilan ke Johor semua. Johor Malaysia. Paling banyak ke mana? Paling negeri mana? Ada lah kan di Johor ada banyaknya negeri-negeri yang dianggap di luar jelapang yang kemudian industrinya tu hebat, maka orang tinggal tadi. Tapi sekarang tak boleh, dia kena bersama. Okey? Setiap tahun, setiap kali banjir besar ataupun banjir, banyak penyusunan sawah padi bahan batu. Mungkin ada cadangan tak untuk mungkin mencari lokasi di tanah tinggi yang mungkin praktikal untuk projek tanaman padi. Ya, tanaman padi kawasan banjir macam mana? Ialah itu kita untuk penanaman padi ni kita perlu sistem pengairan yang sempurna lah. Jadi kalau mungkin di tanah tinggi tu boleh dibuat, tapi kita memerlukan kos yang lebih tinggi untuk membina dia punya infrastruktur saliran yang lebih lengkap lah. Kita boleh dibuat tapi memerlukan kos yang lagi tinggi lah. Tapi belum ada cadangan. Tak ada, sebab kita masih lagi banyak tanah terbiar ni. YBC datang hari ini, saya yakinlah insyaAllah akan dibawa ke Dewan Negeri Negeri dan tumpang bersama lah Dewan Negeri ni. Jadi kita hidupkan balik tanah-tanah terbiar. Lagi satu kita kena sebab climate change ni. Misalnya banjir di Kedah dan Kelantan. Bulan selalunya 11 bulan 12. Di Sabah Sarawak tidak. Sabah Sarawak mungkin bulan 2 bulan 3. Sebab itu kita kena macam di China, di Amerika, kita tengok malapetaka. Tapi negerinya luas. Berlaku satu tempat, banyak lagi tempat yang tak berlaku. Macam kita kata ancaman puting beliung di Florida. Tapi tidak berlaku lah di Texas, di California dan sebagainya. Kita di sini ancaman di utara tengah Kelantan, tengah Kedah, habis periuk nasi kita. Itu kita kena ada hole yang kedua, iaitu Sabah dan Sarawak. Okeylah, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Alright, so itu dia sahabat semua pencerahan daripada Datuk Seri Muhammad Sabu ya dalam lawatan beliau hari ini berkaitan dengan projek padi di Negeri Sembilan terbaik. Jadi apapun sahabat semua, sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Ingat komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye bye.